A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita hidup di bulan Ramadan, memberikan kita peluang untuk mendekatkan diri kepadanya melalui Al-Quran. Alhamdulillah kita telah pun masuk ke dalam siri yang kedua. Siri yang kedua masih lagi di dalam tema yang pertama, iaitu Islam di dalam pembinaan individu. Ayat yang kedua yang akan kita masuk bersama pada kali ini adalah daripada surah Yusuf. Ayat yang ke-92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala la tathriba alaikumul yawm. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ayat ini adalah kata-kata Nabi Yusuf AS kepada abang-abangnya, yang mana masa kecilnya dulu pernah abang-abang ini membalingnya ke dalam telaga. Abang-abangnya membuat kejahatan kepadanya. Tetapi ayat ini ditujukan kepada abang-abangnya ketika mana Yusuf AS telah pun menjadi orang besar di Mesir, memberikan keampunan kepada abang-abangnya. Ayat ini turun di Mekah ketika mana Nabi SAW sedang diseksa dengan begitu teruk. Bahkan ketika ini berlaku 3 peristiwa besar. Kematian Khadijah radhiyallahu anha, kematian Abu Talib, pakcik baginda yang telah membantu dalam banyak usaha-usaha dakwah, dan juga penolakan dakwah Nabi SAW di Taif. 3 tragedi ini turun surah Yusuf. Allah memberikan vision bahawa suatu masa nanti kata-kata ini juga yang akan diungkapkan oleh Nabi SAW ketika berlaku pembukaan kota Mekah. Seperti mana Yusuf dibuli oleh abang-abangnya semasa kecil, Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum juga diseksa oleh masyarakat Mekah. Bermakna kemungkinan besar mereka boleh membalas dendam apabila Mekah itu dibuka semula selepas beberapa tahun kemudian, pada tahun 7 Hijrah. Lepas 7 tahun Nabi berhijrah, mungkin Nabi boleh fikir untuk balas dendam kepada masyarakat Mekah yang menyeksa mereka dahulu. Tetapi ungkapan Nabi Yusuf AS, surah yang diturunkan di Mekah sebelum itu, digunakan semula oleh Nabi SAW kepada penduduk Mekah. Ayat yang sama, kalimah yang sama, Nabi SAW menyebut kepada penduduk Mekah, la tasriba alaikumul yawm. Tidak ada apa-apa lagi dendam kepada kamu semua. Apa yang menarik di sini adalah kefahaman yang selalunya kita faham apabila kita ada 2 kefahaman yang mungkin tidak berapa tepat. Yang pertama adalah kita faham bila kita maafkan orang ni tetapi kita tak boleh nak lupakan. Dia macam kita, I can forgive but cannot forget. Itulah yang pertama. Yang kedua adalah memberi kemaafan secara pukal. Ini adalah 2 situasi ekstrim yang perlu dibetulkan dalam peristiwa sirah yang berlaku berkaitan dengan kata-kata Nabi SAW ketika pembukaan Mekah. Ya, kita mengakui Nabi SAW mengampuni seluruh penduduk Mekah, tetapi kita tidak boleh melupai bahawa Nabi SAW juga menyenaraikan 9 orang penyangak. Ya, termasuk di situ Ikrimah bin Abi Jahal, termasuk di situ Al-Harith bin Naufal dan beberapa orang lagi. Dan juga tidak ketinggalan 3 orang wanita juga tersenarai, termasuklah isteri kepada Abu Sufyan radhiyallahu anhu sendiri, Hindun, sebelum masuk Islam. Ini menggambarkan jalan tengah yang Islam pilih kepada apa yang kita sebut sebagai kasih sayang dan keadilan. Inilah kefahaman yang kita nak dapat pada ayat ini, iaitu apabila kita sebut kasih sayang, maknanya kita memberi kemaafan kepada orang yang pernah buat kesalahan dengan kita. Dan memberi kemaafan itu pula bukan sekadar I can forgive but cannot forget. Saya boleh maaf tapi saya tidak boleh lupa. Itulah situasi kita pada hari ini. Tetapi memberi kemaafan, Nabi sebut tasrib, perkataan tasrib ni maknanya tidak ada sekelumit dendam lagi dalam hati Nabi SAW. Maknanya lepas tu dia tak ingat dah apa orang Mekah pernah buat kepada dia. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, Nabi SAW tidak melupai penyangak-penyangak. Maknanya kita tidaklah boleh memberikan kemaafan itu secara pukal. Kalaulah kita memberi secara pukal, nescaya akan berlaku kebinasaan di kemudian hari. Sebab itulah yang saya sebutkan tadi, Nabi SAW juga menyarankan ke penyangak yang Nabi kata, kalau mereka bersembunyi di belakang kelambu Kaabah, kamu tetap perlu bunuh dia.
Sedangkan kita tahu bahawa Kaabah adalah tempat yang diharamkan bertumpahnya darah. Jadi ini, kalau kita kata ekstrimnya Nabi SAW, tak. Ini adalah jalan tengah di antara keadilan dan kasih sayang yang perlu kita padankan untuk mencari jalan tengah kat sini. Jadi pengajaran yang kita boleh ambil daripada sini antaranya daripada peristiwa yang kita lihat tahun lepas apabila tentera Israel dan tentera Hamas ada ruang untuk mereka bertukar-tukar tawanan. Kita lihat bagaimana Hamas melayan tawanan Israel dengan sangat baik sehingga mendapat surat cinta lah kita kata. Sehingga boleh tawanan itu melambai-lambai kepada Hamas yang dikatakan teroris oleh dunia. Sedangkan tindakan Hamas kepada tentera Israel sangatlah ekstrim. Sangatlah tidak mencerminkan kasih sayang. Itulah yang saya maksudkan. Itulah yang Al-Quran maksudkan. Di mana adanya permisahan di antara kasih sayang kepada rakyat yang tidak bersalah, kemudian kepada tentera yang disebut sebagai kategori penyangak itu yang perlu dilayan sebegitu rupa. Maka pengajaran pada siri yang kedua ini adalah balance ataupun jalan tengah di antara kasih sayang dan keadilan yang ditunjukkan melalui peristiwa pembukaan Kota Mekah. Moga-moga kita memahami ayat ini dengan baik dan kita memanfaatkan Al-Quran, memanfaatkan Ramadan untuk kita lebih dekat dengan Al-Quran dan lebih faham ayat-ayat Al-Quran dengan konteks yang sebenar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.